Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kitab Taqribul Ikhwan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin. Bahasan sifat ilmu dan setengah daripada sifat ma'ani itu ialah sifat ilmu, iaitu nama bagi satu perkara yang ada ia perkara pada zatnya, zat Allah Ta'ala. Kita sambung lagi muzakarah kita menerusi kitab Taqribul Ikhwan. Pada perbicaraan kita pada malam ini iaitulah berkaitan dengan bahasan sifat ilmu, yang mana kata pengarang rahimahullahu ta'ala bahasan sifat ilmu, yang mana sifat ilmu ini merupakan satu sifat yang wajib kita i'tiqad, salah satu daripada segala sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala yang wajib kita berpegang bahawa Allah bersifat dengan sifat ilmu. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan setengah daripada sifat ma'ani itu ialah sifat ilmu. Sebahagian daripada segala sifat-sifat ma'ani yang wajib kita i'tiqad itu adalah sifat ilmu. Sifat ilmu ni masuk dalam kategori sifat ma'ani. Sifat ma'ani ni maksudnya satu sifat yang ada, satu sifat passion, sifat tu sifat yang ada,
yang wujudiyah. Satu sifat yang ada sifat tu tak sama dengan sifat wujud. Sifat baqa, kidam baqa, sehingga sifat wahdaniyah yang kita belajar pada sebelum-sebelum ini. Adapun sifat-sifat tersebut wujud hingga wahdaniyah, sifat Allah Ta'ala juga. Sifat juga namanya wujud hingga wahdaniyah. Allah ada, Allah bersifat dengan sedia kala, Allah bersifat dengan kekal, Allah bersifat dengan tak sama dengan makhluk, Allah bersifat dengan satu, Allah bersifat dengan qiyamuhu binafsih. Tapi sifat-sifat tersebut ianya adalah sifat, tapi kategori dia, nama sifat tersebut sifat subutiyah, sifat yang bangsa sungguh. Passion sifat tu sungguh. Apa sungguh? Hanya kita reti sahaja di fikiran kita. Sifat tu hanya kita faham sahaja. Ada tu hanya kita reti bahawa Allah tu ada. Sifat ada tu hanya reti sahaja ada tu. Maknanya di akhirat, takdirlah kalau dibuka hijab, Allah ada, lihat Allah. Adapun sifat ada di Allah tu, tu tak dapat nak dilihat. Kerana sungguh sahaja pengertian ada tu hanya kita faham sahaja ada. Gitu. Seperti kita kata kita ada, faham kita ada. Ni kita ada ni wujud. Baik, sekarang ada hak ada di kita tu. Dah kita kata kita tu ada. Ada di kita tu, mana ada di kita tu? Mana ada di kita tu? Hanya reti sahaja ada tu. Kita bersifat dengan ada. Sifat ada tu sendiri, mana sifat ada tu sendiri? Oh, hanya reti sahaja, hanya faham sahaja ada. Itu dinamakan sifat bangsa sungguh, nama dia. Sifat subutiyah. Itu pembahagian sifat. Tak wajib pun tahu, cuma cerita-cerita kerana disebutkan dalam kitab kita. Kemudian sifat kudrat, iradah. Malam ni sifat ilmu. Dua telah kita belajar dah. Malam ni sifat ilmu. Kemudian lagi akan datang sifat hayat, sama, basar, kalam. 7 sifat ni nama dia sifat ma'ani. Apa tu sifat ma'ani? Ada sifat tu. Hak tadi sungguh. Wujud kidam hingga wahdaniyah sungguh. Tapi sifat kudrat, iradat hingga sifat kalam ni 7 ni kategori dia sifat ma'ani. Banyak lagi hak ni hak wajib kita tahu. Sifat ma'ani tu banyak lagi. Cuma 7 ni hak wajib kita tahu satu-satu. Jadi sifat ma'ani ni sifat tu ada. Sekira-kiranya takdirlah nak ceritanya adanya sifat kudrat, adanya sifat iradah, adanya sifat ilmu ni hak kita belajar pada malam ni. Sekira-kira kalau Allah buka hijab, boleh lihat sifat ilmu tu sendiri. Boleh lihat Allah ada, zat dia tu ada. Sifat ilmu ni pun ada di Allah. Takdirnya sah untuk dilihat. Sifat tu sendiri, sifat ilmu itu sendiri, sifat kudrat itu sendiri, sifat hayah itu sendiri, sifat iradat itu sendiri yang ada pada Allah, yang Allah bersifat dengan sifat tersebut tu. Sifat itu sendiri tu sah dilihat. Sebab apa sah dilihat? Kerana dia ada.
tapi dia sifat. Ada di Allah Subhanahu wa taala. Itu nama sifat ma'ani. Hak disebutkan dalam kitab kita ni. Tu sifat ma'ani. Kemudian satu lagi, nanti hak belajar nanti ni, selepas sifat kalam hak kita belajar turutan dalam kitab ni, nanti kita akan belajar kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, sehingga kaunuhu mutakalliman. 7 lagi. Itu kategori apa yang tu? Itu kategori nama dia. Kategorinya iaitulah sifat ma'nawiyah. Atau kategori nama dia. Itu nama-nama bagi setiap kategori. Ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. Begitu. Iaitu sifat ilmu ni. Bahasan pada malam ni sifat ilmu. Sifat ilmu Allah Ta'ala. Allah bersifat dengan sifat ilmu. Wajib i'tiqad. Apa tu makna sifat ilmu? Sifat ilmu ni apa? Sifat ilmu, ta'rif dia. Iaitu sifat ilmu ni, nama bagi satu perkara, satu nama bagi satu sifat. Perkara tu maksudnya sifat. Satu panggilan bagi satu sifat. Satu nama, satu panggilan yang kita buat panggil bagi satu sifat, satu perkara yang mana ada ia sifat tu. Hak nama sifat ni dia ada di mana? Sifat ilmu ni ada pada zatnya zat Allah. Ada di zatnya zat Allah. Tambah sikit lagi. Ada tu bila? Ada pada sedia kala. Tambah sikit lagi. Sifat ilmu ni ialah satu nama bagi satu sifat yang mana sifat ni ada di Allah. Itu sifat ilmu ni. Ada di Allah. Ada di Allah tu sedia kala lagi ada di Allah sifat ilmu ni. Sebagaimana sifat-sifat yang lain. Sebagaimana sifat-sifat yang lain sedia kala, maka sifat ilmu ini pun sedia kala juga. Bermakna yang pertama, tahap yang pertama, Allah ada. Allah ada tu sedia kala lagi Allah ada. Faham makna sedia kala tu? Ulang kali, banyak kali dah kita ulang. Sedia kala ni maknanya tidak ada mula bagi ada dia. Tu nama sedia kala. Bukan makna sedia kala ni dengan maknanya lama dah Allah ada. Ya, itu pun panggil sedia kala juga. Tapi sedia kala yang itu nama dia sedia kala zamani. Qadim, qidam, zamani dia panggil. Lama dah. Qidam juga, tapi qidam hak makna lain. Hak makna di Allah Ta'ala qidam zati, qidam hakiki. Qidam hakiki ni maknanya ada Allah, tidak ada awal. Bukan seperti kita, bukan seperti segala makhluk-makhluk dia. Ada, tapi dulu tidak ada. Ada tarikh lahir, ada kemunculan kita, bila kita ada waktu kita hak mula-mula ada. Dulu tak ada kita ni. Itu kita bukan bersifat dengan qidam. Allah bersifat dengan qidam hakiki. Allah tidak ada mula. Itu sedia kala. Itu makna sedia kala tu. Jangan kita hanya faham Allah ada, lama dah Allah ada. Sebelum langit bumi ni ada, Allah ada dah. Betul. Bukan kata salah, tu betul lah tu. Fahaman tu betul dah. Allah ada lama dah.
Dengan maknanya, sebelum langit, bumi, arah semua ni ada, Allah ada dah. Lama dah Allah ada. Tapi sebelum ni Allah tidak ada juga. Tu salah. Tu salah. Ada Allah ada sedia kala dengan makna qidam zat, qidam hakiki. Tidak ada permulaan bagi ada Allah. Itu sedia kala. Jadi Allah ada Allah tu sedia kala. Satu. Yang kedua sifat ilmu. Sifat ilmu ni juga sedia kala lagi ada dia. Sedia kala juga. Sama seperti Allah tu, sedia kala. Sifat ilmu ini pun sedia kala juga. Ada sifat ilmu ni di Allah Ta'ala sedia kala. Tiga. Satu yang kita kena faham, Allah sendiri tu ada sedia kala. Yang kedua kita kena faham sifat ilmu ni. Ilmu ni sifat. Dia pun sedia kala juga. Ada di Allah sedia kala. Yang kita kata Allah bersifat dengan sifat ilmu sedia kala. Tu sifat ilmu Allah. Allah bersifat dengan sifat ilmu sedia kala lagi. Atau panggil sifat ilmu. Satu nama bagi satu sifat yang ada sifat tu di Allah Ta'ala, di zat Allah Ta'ala pada sedia kala lagi. Yang dikiaskan, yakni terjemahan bagi sifat ini ni, yang dikiaskan, kalau kita nak terjemah sifat ilmu ni dalam bahasa Melayu kita ni, dikiaskan dengan aturan yang dahulu itu. Dikiaskan maknanya diadukan, disepertikan dengan cara-cara terjemah pada sifat hak terdahulu lah. Apa sifat terdahulu? Iaitu sifat kudrat dengan sifat berkuasa. Kembali kepada sifat yang telah lalu. Sifat kudrat, sifat iradah. Cara terjemah sifat kudrat iradat bagaimana? Kudrat artinya berkuasa. Iradat artinya dalam bahasa Melayu berkehendak. Kemudian sifat ilmu ini pun kita kiyah sebagaimana hak terjemahan dululah. Yakni bahawa dikatakan, yakni pada menterjemahkan supaya kita lebih mudah faham. Nama sifat ilmu ni kalau terjemah dalam bahasa Melayu, sifat pengetahuan. Ada di hadapan. Dia beza dengan mengetahui. Kitab-kitab dulu-dulu, sebelum kitab Baquratul Amani dan kitab takrib ni, gurunya adalah Baquratul Amani. Pengarang kitab takrib ni, dia merupakan anak murid kepada pengarang kitab Baqurah. Jadi kitab Baqurah itulah yang asal-asalnya, tuan bagi kitab Baqurah itulah yang asal-asalnya menterjemahkan dengan di hadapan di setiap sifat-sifat ma'ani, bermula daripada kudrat hingga kalam diterjemah di depan dia. Sebelum ni tidak diterjemahkan dengan kudrat berkuasa, irada menghendaki ataupun kehendak, ilmu mengetahui. Lagi akan datang samak basar, mendengar, melihat. Dia tak terjemah Kalau kitab kita ni kudrat kuasa, iradat kehendak, ilmu pengetahuan. Ada di depan. Sebab apa? Supaya mudah faham. Itu saja. Supaya dapat beza. Itu saja. Supaya kita dapat beza mana sifat, manakah tugas, takluk dia panggil. Kalau kita terjemah dengan hak asal dulu-dulu, tak salah.
Tapi huraian dia panjang. Nak cerita tentang mengetahui yang dengan makna sifat tu, kena hurai panjang. Kena hurai panjang. Jadi dari sudut bahasa zaman moden, penggunaan bahasa tu disesuaikan dengan terjemah per di hadapan di sifat ma'ani. Contoh kita kata begini. Saya melihat dengan melihat. Itu dia panggil satu ayat yang dengan bahawa satu ayat yang susah kita nak faham, memerlukan huraian. Saya melihat dengan melihat. Huraian dia macam mana? Saya melihat dengan sifat melihat. Tak apalah. Tapi bila kita kata saya melihat dengan pelihat, itu kalau dalam bahasa Melayu luluh lah. Betul lah begitu. Itulah baru tepat. Saya melihat dengan pelihat. Hak pelihat tu sifat. Melihat tu maksudnya apabila kita ada sifat pelihat, kita dapat melihat. Itu dua perkara yang berbeza. Melihat tu, terhasilnya melihat apabila ada sifat pelihat. Kerana tu diterjemahkan dengan apa? Supaya kita faham selalu dah. Berarti kena kepada sifat. Berarti hasilan apabila ada sifat tadi. Itu saja. Tak mahu terjemah dengan di depan pun, silakan. Itu juga jalanan ahli sunnah wal jamaah dan ulama-ulama Nusantara kita. Boleh, tak jadi masalah. Cuma memerlukan kepada huraian. Okey, sifat mengetahui. Baik, mengetahui ni sifat Allah nah, bukan dengan makna hak takluk dia. Jadi panjang cerita dia. Itu saja. Jadi sifat ilmu ni sifat pengetahuan dalam bahasa Melayu. Sifat pengetahuan ni ada di Allah. Ataupun kita kekalkan dengan bahasa Arab, lebih mudah. Allah bersifat dengan sifat ilmu. Selesai. Selesai. Kekalkan dalam bahasa Arab. Maka pasal tu Kelantan dah tu tani. Lurak patani. Pasal tu maknanya sebab. Sebab. Pasal apa demo ni buat begini? Sebab apa kamu buat begini kepada saya? Pasal. Sebab. Maka sebab bersepakai ia Allah Ta'ala. Yakni maka sebab bersifat Allah dengan sifat inilah. Yakni dengan sebab ada sifat ilmu di Allah lah. Kalau dalam bahasa kita begitu. Dengan sebab ada sifat ilmu di Allah inilah mengetahui. Baru terjemah dengan mengetahui. Dengan sebab, yakni hal keadaan Allah itu bersifat dengan sifat ilmu inilah, Allah itu kita kata dia mengetahui. Kita sebut dengan Allah Maha mengetahui. Sebab apa kita kata Allah Maha mengetahui? Kerana Allah bersifat dengan sifat ilmu. Kerana ada di Allah sifat ilmu. Manakala Allah bersifat dengan sifat ilmu, itulah sedia kala lagi Allah bersifat dengan sifat ilmu, Allah mengetahui. Baru timbul mengetahui tu. Seolah-olah kalau turutan pada nak cakap-cakap ni, pengetahuan, baru kita faham makna yang kedua, mengetahui. Hak mengetahui ni hak kita faham setelah mana Allah bersifat dengan sifat ilmu, dengan sifat pengetahuan. Manakala Allah bersifat dengan ilmu, dengan pengetahuan, Allah itu mengetahui. Mengetahui. Allah tu maha tahu. Kita biasa duk cakap. Kerana apa Allah maha mengetahui? Allah bersifat dengan ilmu. Kemudian dalam masalah mengetahui, kita sama dengan Mu'tazilah. Sama.
Mu'tazilah pun kata Allah mengetahui. Ahli sunnah wal jamaah pun kata Allah mengetahui. Allah tahu segala-gala. Mu'tazilah pun kata begitu. Ahli sunnah pun kata begitu. Hak ni ijma'. Sebulak suara. Sama. Akidahnya. Betul? Betul. Baik, apa beza pula kita ahli sunnah dengan Mu'tazilah? Mu'tazilah mereka mengatakan Allah mengetahui dengan zat, semata-mata dengan zat Allah. Allah tidak ada sifat. Itu Mu'tazilah. Ahli sunnah wal jamaah, Allah mengetahui hal keadaan Allah bersifat dengan sifat ilmu. Beza dengan ahli sunnah. Mu'tazilah tadi, hak pada kata Allah maha mengetahui itu seri. Sama-sama i'tiqad betul. Situ betul lah. I'tiqad tu benar. Tapi Mu'tazilah gelincir. Allah tak ada sifat. Itu gelincir daripada ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah, Allah ada sifat ilmu. Allah tahu hal keadaan dia bersifat dengan sifat ilmu. Itu jelas beza antara ahli sunnah dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah tidak mensifatkan Allah. Ahli sunnah mengisbatkan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan sebab adanya sifat ilmu di Allah Ta'ala inilah, hal keadaan Allah bersifat dengan sifat ilmu inilah, mengetahui ia Allah akan sekalian perkara. Allah tahu semua sekali. Allah tahu segala perkara. Allah tahu semua. Allah tahu. Allah tahu segala-gala. Kerana Allah bersifat dengan ilmu. Allah bersifat dengan ilmu, Allah tahu sekalian perkara. Sekalian perkara tu apa? Pula dah. Sekalian perkara tu kena tanda daripada segala perkara wajib, satu. Yang kedua, daripada segala perkara mustahil. Yang ketiga, daripada segala perkara-perkara yang harus. Tiga. Ini dikatakan Allah tahu belaka. Allah tahu semua. Allah tahu sekalian perkara. Termasuk perkara mustahil pun Allah tahu. Termasuk perkara wajib pun Allah tahu. Apatah lagi perkara harus. Perkara harus tu kita lah. Kita ni Allah tahu. Hari ni kita duk buat apa. Sekian-sekian sekarang ni kita tengah buat apa. Allah tahu segala-gala kelakuan kita. Allah tahu kita bagaimana. Allah tahu rupa kita macam mana. Itu dah namakan perkara harus. Langit bumi masuk dalam kata perkara harus. Satu lagi, Allah tahu benda wajib. Apa benda wajib? Yakni zat Allah sendiri. Allah tahu zat dia, diri dia. Allah tahu segala sifat-sifat dia ada di dia. Allah tahu dia ada. Allah tahu dia kekal. Semuanya Allah tahu. Itu masuk dalam kata perkara wajib. Masuk juga perkara mustahil. Allah tahu juga. Apa perkara mustahil? Anak bagi Allah. Anak bagi Allah. Isteri bagi Allah. Apa lagi benda mustahil? Lemah, buta, tuli. Itu semua benda mustahil. Allah tahu. Tahu bagaimana? Tahu ada lemah di Allah. Sini tempat beza sikit. Kena hurai sikit. Allah tahu benda mustahil. Apa benda mustahil? Lemah, buta, anak bagi dia, bapa bagi dia, ibu bagi dia, tuli. Itu namanya benda mustahil. Benda tentu tak di Allah. Allah tahu benda mustahil. Dengan maknanya Allah
tahu benda ni bukan ada di dia. Itu makna begitu. Lemah tu sifat mustahil. Buta tu sifat mustahil. Maka benda-benda ni tak boleh jadi ada di Allah. Tu Allah tahu dengan makna begitu. Tu panggil tahu benda mustahil. Bukan kata tahu benda mustahil ni Allah lemah, ya dia tahu dia tu lemah. Bukan begitu. Sifat tu mustahil, maknanya bukan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu panggil tahu segala perkara. Jadi manakala Allah bersifat dengan sifat ilmu, maka mengetahui ia Allah akan sekalian perkara. Dengan makna tahu Allah ni dengan maknanya nyata oleh sekalian perkara. Nyata oleh sekalian perkara, semua perkara tu nyata baginya, bagi Allah Ta'ala. Tahu dengan makna nyata. Dalam kitab Arab sebut inkishaf. Inkishaf, nyata. Allah nyata sekalian perkara-perkara. Baca dulu. Tidak jahil ia Allah. Allah tak jahil. Dan tidak tersusuk sembunyi. Tu tersusuk tu maksud dia tersembunyilah. Terlindung, terrahsia. Dengan tidak tersusuk, tersembunyi apa-apa perkara pun daripadanya, daripada Allah. Allah nyata segalian perkara di pengetahuan dia. Setiap benda nyata di ilmu Allah, tanpa tersembunyi, tanpa tersusuk, tanpa didahulukan oleh jahil. Allah tahu belaka. Ini sifat ilmu Allah. Sifat ilmu Allah ni makna dia begini. Tak sama dengan ilmu kita sama sekali. Sifat ilmu Allah ni yang pertama, Allah tahu tanpa didahului oleh jahil. Itu kena tambah ya, itu yang pertama. Makna sifat ilmu Allah tak sama dengan sifat ilmu kita. Dengan bahawa sifat ilmu Allah, Allah tahu tanpa didahului dengan jahil. Ilmu kita didahului dengan jahil. Tu ilmu kita. Kita beli buah durian, musim durian, musangking. Kita tahu dah isi dia. Buruk ke? Ada ulat ke? Tak tahu. Kita tak tahu. Kita tengok zahir je. Bila mana kita ambil kapak, buka, Allah, buruk sebutir, misal. Satu ulas ni buruk, baru tahu. Sebelum ni, tak tahu waktu beli. Itu didahului oleh jahil. Ikutlah, itu nak misal saja. Bunyian motor, ataupun apa-apa pun, manakala nyata tu, bila nyata di kita, ni motor RXZ. Bila nyata? Bila kita tengok. Waktu dia duk jauh, hak bunyi-bunyi saja, boleh jadi RXZ, boleh jadi 125, boleh jadi macam-macam, boleh jadi tu, tak tahu lagi. Tapi bila Allah mari depan kita, motor ni didahului oleh jahil. Itu ilmu kita, baru tahu. Ilmu Allah tidak didahului oleh jahil. Itu ilmu Allah. Allah tahu semua perkara ni sedia kala lagi Allah tahu dah. Walaupun tak berlaku lagi, Allah tahu dah. Inilah hak dikatakan makna bagi qada dan qadar. Beriman dengan qada dan qadar Allah. Qada dan qadar Allah. Qada ni makna yang pertama, setengah ulama mengatakan kena kepada sifat iradat.
Allah menentu sedia kala lagi apa-apa yang akan berlaku. Satu. Maknanya semua ni hak terjadi ni Allah tentu dah. Sampai masa, tiba masa tu, jadilah qadar. Adapun qada, segala ketentuan tu telah ditentukan oleh Allah Ta'ala sedia kala lagi. Itu qada. Makna yang kedua bagi qada, Allah tahu sedia kala lagi apa-apa yang akan berlaku. Walaupun pada ketika tu kita tak ada lagi. Allah tahu sedia kala lagi. Pukul 9 kita ada di Surau Bandar Puteri pada 17 hari bulan 7. Contohnya. Tak ada lagi, tak berlaku lagi. Tapi Allah tahu dah. Itu qada. Kerana itu apabila terjadi apa-apa di kita, kita kena puas hati. Kerana semua ni ketentuan daripada Allah Ta'ala azali lagi. Dan Allah tahu siap-siap dah dalam ilmu dia sedia kala lagi azali lagi. Itu makna qada. Ni. Jadi sifat ilmu Allah ni tidak didahului oleh jahil. Itu yang pertama. Yang kedua, makna sifat ilmu Allah lagi. Ilmu Allah Ta'ala ni pula dia meliputi secara tafsil ilmu dia. Secara terperinci. Dengan bahawa ilmu Allah Ta'ala Allah tahu ni sekalian perkara sama ada Allah tahu tu dengan juz'i atau dengan kulli. Allah tahu satu-satu. Benda juz'i Allah tahu, benda kulli Allah tahu. Allah tahu secara terperinci. Benda kulli ni seperti masjid, surau. Tu benda kulli. Allah tahu masjid, surau. Satu. Benda juz'i Allah tahu juga. Apa dia? Segala simen-simen hak nak melengkapkan jadi masjid ni, simen berapa guna Allah tahu belaka dah berapa, tanpa didahului oleh jahil. Itu benda juz'i. Contoh lain, pakaian, nama dia benda kulli. Pakaian, baju kita pakai ni benda kulli. Allah tahu? Tahu. Yang kedua, benda juz'i hak ada di baju, segala benang-benang. Allah tahu? Tahu secara detail terperinci berapa hak ada benang di jubah kita. Berapakah jubah kita tu ada benang-benang tu, Allah tahu secara terperinci. Itu panggil ilmu Allah. Lain lagi, laut, air laut, benda kulli. Allah tahu. Berapa titik-titik air laut, Allah tahu secara terperinci. Bukan kena kira dulu. Tak. Allah tahu secara terperinci satu-satu berapa titik-titik tadi bagi air laut. Begitulah pasirnya, Allah tahu satu-satu. Kalau kata buah durian tadi, benda kulli. Duri-duri tu nama dia benda juz'i. Allah tahu berapa duri di buah durian tadi, tanpa didahului oleh jahil. Itu ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifat ilmu. Itu makna bagi sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tahu kesemua sekali. Hak zahir Allah tahu, hak batin pun Allah tahu. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bizatis sudur. Nyata di Allah Ta'ala percakapan kamu hak kuat. Nyata di ilmu Allah hak kamu tersembunyi, apa yang kamu cakap secara perlahan, dan setiap apa hak ada dalam hati kamu, semuanya Allah tahu. Tu. Yang ketiga, tadi Allah tahu tidak didahului oleh jahil. Yang kedua, habiskan hak ni dulu patut azan. Yang kedua, Allah tahu secara terperinci. Yang ketiga,
Tak ingat. Azan dulu tak ingat. Lagi.
Yang ketiga, makna bagi sifat ilmu Allah tahu Allah Ta'ala. Yang ketiga, tahu Allah Ta'ala sekalian perkara tadi tu Allah tahu muafakat dengan diri perkara. Itu Allah Ta'ala tahu sekalian perkara berbetulan dengan benda yang berlaku tu. Contohnya macam mana? Kalau kulit kita tu gelap, maka Allah Ta'ala tahu kulit kita tu gelap lah. Kalau kulit kita tu putih, maka Allah Ta'ala tahu kulit kita tu bahawasanya putih. Kalau kita tengah buat maksiat, maka Allah Ta'ala tahu kita buat maksiat. Kalau kita sedang buat ibadat, maka Allah Ta'ala tahu kita sedang buat ibadat. Maknanya tahu secocok, selari, muafakat sebagaimana benda tu berlaku. Tak lari sikit pun. Kerana tu tak boleh nak tipu Allah di akhirat. Kerana Allah Ta'ala tahu sekalian perkara muafakat dengan benda tadi. Tak boleh nak tipu. Tuhan, saya ahli ibadat. Tak boleh nak tipu sebab Allah tahu kita tu bukan ahli ibadat. Contohnya, saya tak buat benda ni. Tak boleh nak tipu sebab Allah tahu kita buat. Tu panggil tahu Allah Ta'ala muafakat dengan diri perkara yang berlaku. Itu tiga makna bagi sifat ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 10 minit lagi insya-Allah. Habis kat situ. Maka baginya bagi sifat ilmu ni satu ta'alluq jua. Ta'alluq tu maksudnya tugas. Apa tugas bagi sifat ilmu? Iaitu nama dia ta'alluq tanjizi qadim. Ada satu saja. Tak seperti sifat-sifat hak dulu kita belajar. Ada beberapa. Hak ni ada satu je. Nama dia ta'alluq tanjizi qadim. Apa makna ta'alluq tanjizi qadim? Tanjizi qadim ni susah nak sebut. Faham makna cukup dah. Hak ni pun kita faham dah makna ni. Dengan makna telah lulus dan berlaku pada sedia kala lagi mengetahui akan sekalian perkara. Allah tahu sedia kala lagi sekalian perkara. Itu nama tanjizi qadim. Hak kita duk pegang dah lah hak ni. Cuma mari di dalam kitab sebut tanjizi qadim. Apa tanjizi qadim? Hak sebenarnya hak kita duk pegang dah. Allah tahu sekalian perkara ni sedia kala lagi. Allah tahu dah apa-apa yang akan berlaku ni. Allah tahu siap-siap dah. Selesai dah. Allah tahu dah apa yang akan berlaku sedia kala lagi. Itu nama dia tanjizi qadim. Sama ada perkara tu yang wajib pada akal, ataupun yang mustahil padanya pada akal, atau yang harus padanya pada akal, Allah Ta'ala tahu sedia kala lagi. Tu kita tak hurai dah. Kita cerita dah saat ni. Apa benda wajib pada akal, apa benda mustahil pada akal, apa benda-benda harus pada akal. Allah tahu sekalian perkara azali lagi. Dengan sebab nyata itu, sebab apa Allah tahu sekalian perkara termasuk wajib pada akal, mustahil pada akal dan harus pada akal ni?
Sebab nyata itu bukan berbekas, bukan makna, bukan bangsa berbekas. Kena tanda kat sini kerana tanda lebih mudahnya dalam bahasa kita, maknanya sifat ilmu Allah ni dia bertakluk kepada semua. Dia tidak sama dengan sifat kudrat, dengan sifat iradat. Tanda begitulah dulu. Buat sementara tu. Habis kat situ. Tamat berkaitan dengan pembahasan sifat ilmu. Makna sifat ilmu tu hak wajib kita iktikadnya. Allah tahu sekalian perkara sedia kala lagi tanpa didahului oleh jahil. Dan juga Allah Ta'ala tahu secara terperinci. Dan Allah Ta'ala tahu muafakat dengan benda. Hak tu hak kena iktikad dalam hati kita. Selesai situ. Dan Allah bersifat dengan sifat ilmu, supaya beza kita dengan Mu'tazilah tadi. Mu'tazilah bukan ahli sunnah. Percaman kata, mana dalil kata Allah bersifat dengan ilmu? Bukan dalil Quran ni. Ini dalil yang kita fikir dengan akal. Percaman kata ada ilmu padanya pada Allah itu, ialah kita fikir kalau tidak ada ilmu, kalau Allah tak bersifat dengan ilmu, apa jawabnya? Tentu jahil Allah. Kalau Allah, ni takdir je, kalau Allah tak bersifat dengan ilmu, jadi macam mana? Jahil, itu lawan dia. Maka tak menentulah ia Allah, dan tidak mengadalah ia Allah. Akan mungkin akan makhluk ni, kalau Allah jahil, bagaimana Allah nak menentukan satu-satu benda dan nak buat satu-satu benda? Kerana nak buat, nak tentu ni mesti melalui ilmu dulu. Itu pada fikiran akal kitanya. Contoh, kita nak buat masjid. Kita nak buat masjid tu kena ada plan. Plan tu panggil menentu. Nak buat plan tidak ke melalui ilmu kita? Tiang kat mana, nak letak atap kat mana nanti, kat mana tempat nak letak aircon, nak letak, nak masukkan wire apa semua tu, wiring apa tu, semua tu nak menentu dan nak buat mesti ilmu terlebih dahulu. Tu fikiran akal kita fikir. Jadi kalau Allah tu jahil, bagaimana Allah nak menentu nak buat makhluk ni? Kalau tidak ada makhluk ni, tu akal kita fikir mudah je. Maka bohonglah, mustahil lah kalau begitu. Kerana makhluk ni telah ada, kita dah tengok ada langit, bumi, gunung, ganang, kita sendiri ada, bermakna Allah bersifat dengan sifat ilmu. Itu dalil akal dia panggil. Dalil fikir dengan akal. Kalau begitu kejaplah kata ada ilmu padanya pada Allah, dan tak jahilnya Allah Ta'ala. Mustahil Allah itu jahil. Habis. Maka di sini ada sedikit lagi. Maka di sini di sifat ilmu ni dia nak beri pesanan sedikit kepada kita. Ada sedikit kurang, ada sedikit kekurangan bawakan, yakni sikap-sikap orang awam kita ni. Dia nak beri pesanan pada kita, nasihat. Apa dia? Benda hak jadi kurang di sikap kita ni, iaitu bila dia tu, kata pengarang kita, orang awam ni, apabila dia sudah kerja, yakni apabila dia sudah melakukan perkara maksiat, contoh dia minum arak, maka dia pun kata, dia beri cerita kepada kawan dia, dia beri tahu pada kawan dia, dia kata macam mana? Kalau aku tak royak, tak royak tu maknanya tak beritahu. Kalau aku nak lebih elok lagi, kalau aku cerita ke, aku tak cerita ke, itulah makna dia. Kalau aku tak royak, yakni kalau aku cerita ke, aku tak cerita ke, Tuhan tahu, Allah tahu dah. Kalau aku tak cerita pun Allah tahu. Ni aku nak ceritalah. Maka selalulah, maka dia pun royak, beritahu kepada yang lain, kepada kawan dia, maksiat dia buat tadi.
maka perkataan Tuhan tahu itu betul. Betul Tuhan tahu walau kita tak cerita maksiat kita buat tadi. Tetapi diri cerita tu, diri royak, diri cerita kepada yang lain, kepada saing-saing kita, kawan-kawan kita, benda maksiat kita buat ni tak bagus dan tak elok. Dia nak nasihat kita kat situ je. Dia nak cerita kepada kita, jangan cerita kepada orang maksiat-maksiat kita. Jangan cerita, aku nak bertaubat pada Allah dah. Sebab apa kamu nak bertaubat pada Allah? Nak cerita ke tak nak cerita? Tapi kalau tak cerita pun Allah tahu dah. Biar aku nak ceritalah kepadamu. Dulu aku mu tahu, dulu aku ni, aku gis tu, gis ni, maksiat-maksiat hak dia buat. Cerita kepada orang lain. Benda cerita pada orang lain ni tak bagus, tak elok. Sebab apa? Kerana membawa kepada susah, kepada payah. Tuhan ampun dosa dia itu. Jangan cerita. Maksiat hak kita buat, jangan cerita. Allah tutup aib kita, kita jatuh dalam maksiat, Allah tutup aib kita. Orang lain tak tahu maksiat kita. Tuan-tuan tak tahu maksiat apa hak saya buat. Mungkin ada, kerana kita manusia terjatuh dalam maksiat, Allah tutup. Kalau Allah buka aib ada pada saya ni, tak ada ni, seko habuk tak lari. Jahat dia ni dulu, tak tahu. Kalau kita cerita, sekarang Allah tutup aib. Jadi kalau kita cerita aib kita sendiri, dalam hadis sebut susah untuk Allah maaf kita di akhirat. Itu dalam hadis sebut. Siapa yang membuka aib dia sendiri, hatta kepada isteri dia, suami dia sendiri. Awak tahu dulu saya kan. Dia cerita benda-benda maksiat hak dia buat sebelum ni, menjadikan Allah susah nak ampun dosa dia. Tapi kalau kita tak cerita, kita dengan Allah, Allah ampun, kita minta maaf dengan Allah. Tapi apabila kita cerita, menjadi sukar untuk diampunkan setiap dosa-dosa yang kita cerita kepada orang. Tu dosa maksiat tu haram. Janjiannya neraka. Tapi Allah tutup kepada umat Nabi Muhammad ni. Di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad, setiap maksiat yang kita lakukan, Allah tutup. Umat yang terdahulu buat maksiat, selalu dah Allah Ta'ala membalas dengan balasan-balasan tertentu. Tapi umat Nabi Muhammad buat benda-benda jahat, tak kena selalu, tak kena. Kerana apa? Allah nak beri peluang kepada kita supaya kita bertaubat pada Allah. Tiba-tiba kita cerita, menjadikan kita susah, nak disukarkan untuk diampuni setiap dosa yang diceritakan kepada orang lain. Maka tak boleh cerita. Itu nasihat daripada pengarang kita. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.